Tajuk firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini ialah Aku datang untuk memberi kehidupan. Mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan tajuk ini. Firman ajaran 66 buah buku Alkitab adalah seperti ramalan besar Tuhan. Terdapat banyak jenis ramalan di dalam ramalan besar ini. Tetapi saya percaya bahawa ramalan yang penting ialah Tuhan datang ke bumi ini untuk memberi kehidupan kepada manusia pada akhir zaman ini. Di dalam Alkitab, ada ramalan tentang Tuhan yang datang ke bumi ini untuk memberi kehidupan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Hari ini, mari kita lihat ramalan-ramalan tentang Tuhan Bapa terlebih dahulu. Jika Tuhan Bapa datang ke bumi ini, apakah yang akan Dia benarkan kita cari? Dan bagaimanakah Dia akan memberi kita kehidupan? Ramalan tentang hal ini tertulis di dalam Alkitab. Jadi, mari kita melihat perkara ini dengan teliti dan mencari jawapan dengan betul. Supaya kita semua ahli keluarga Sion boleh menerima Tuhan yang telah datang ke bumi ini dan mengikut segala ajaran yang Dia berikan kepada kita. Kalau begitu, apakah ramalan yang ditulis di dalam Alkitab? Dahulu, Adam dan Hawa melakukan dosa dengan makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat, bukan? Kerana dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat, manusia terpaksa pergi ke neraka yang abadi. Alkitab mengatakan bahawa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia daripada maut yang disebabkan oleh makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Alkitab meramalkan bahawa satu-satunya jalan bagi Tuhan untuk menyelamatkan kita ialah memberi kita makan buah pokok kehidupan. Hari ini, mari kita mengkaji hal ini untuk mengesahkan melalui Alkitab bahawa Tuhan yang mengisytiharkan kebenaran pokok kehidupan kepada kita dan membenarkan kita pergi ke jalan itu ialah Tuhan kita Kristus Ansanghong. Pertama sekali, Tuhan mengatakan bahawa tujuan kedatangannya ke bumi ini adalah untuk memberi kehidupan kepada manusia. Mari kita lihat Yohanes bab 10. Bab 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Apakah tujuan Yesus Kristus datang ke bumi ini? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini, mereka, domba-domba, merujuk kepada orang kudus yang percaya kepada Tuhan, bukan? Mengatakan bahawa Dia datang ke bumi ini untuk memberi kehidupan kepada semua manusia, Tuhan mendedahkan sebab Dia datang ke bumi ini. Ini benar bagi kedatangannya yang pertama dan juga kedatangannya yang kedua. Tuhan menjelaskan bahawa sebab Dia datang ke bumi ini pada kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua adalah supaya domba-domba mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memberi kehidupan bermakna memberi keselamatan, bukan? Ini juga mempunyai makna bahawa Dia akan mengampuni dosa kita. Tidak ada keselamatan tanpa pengampunan dosa, dan kehidupan tidak dapat diberikan kepada kita tanpa keselamatan. Inilah ajaran daripada Alkitab. Semua manusia mati kerana dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuhan menyediakan penyelesaian di Taman Eden. Tuhan berkata bahawa Dia akan membebaskan orang yang makan dari pokok kehidupan daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan bahawa Dia akan menghapuskan dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Diramalkan bahawa Tuhan akan membawa kita ke pokok kehidupan di Taman Eden untuk memberi kehidupan kepada kita. Adalah kegembiraan terbesar bagi manusia untuk bertemu dengan Tuhan yang membawa pokok kehidupan. Dan Alkitab menjelaskan bahawa
Ia adalah jalan untuk diselamatkan dan kembali ke rumah syurgawi kita yang abadi. Mari kita melihat Kejadian bab 2 dan lihat bagaimana Adam dan Hawa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan mari kita terus melihat ramalan-ramalan tentang Kristus Ansanghong yang mengisytiharkan kebenaran pokok kehidupan kepada kita. Mari kita lihat Kejadian bab 2 ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu lakukan apa? Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seperti yang Anda dapat lihat di sini, ada pokok kehidupan, pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan banyak lagi jenis pokok di Taman Eden. Tetapi pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan pokok kehidupan yang akan membebaskan kita daripada dosa makan buah larangan, mempunyai ciri khas. Tuhan berkata, apabila kamu makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pastilah kamu akan mati. Namun, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan memakannya. Mari kita baca bab 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Siapakah yang ular itu lambangkan? Dia melambangkan iblis Satan, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kalau begitu, apakah yang dikatakan ular tersebut? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan berfirman, apabila kamu makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pastilah kamu akan mati. Namun, ular itu, yang melambangkan Satan, mula menggoda Hawa dengan dusta. Kamu tidak akan mati, walaupun kamu makan dari itu. Mari kita lihat ayat 5. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi mereka akhirnya melanggar perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan di Taman Eden. Dan mereka makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, digodai Satan. Memandangkan mereka melakukan ini, Adam dan Hawa menjadi manusia yang fana dan membawa maut kepada semua manusia. Mari kita beralih ke bab 3, ayat 22. Bukan hanya hukum maut yang ditubuhkan oleh Tuhan di Taman Eden, tetapi dia juga menubuhkan hukum kehidupan pada masa yang sama. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adam dan Hawa yang telah berdosa dengan makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan jahat diusir dari Taman Eden. Apabila Tuhan menghalau mereka, Dia memberi petunjuk yang sangat penting. Apakah yang Tuhan beritahukan kepada kita akan berlaku jika kita makan dari pokok kehidupan, mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terdapat banyak pokok di Taman Eden, tetapi pokok-pokok yang mempunyai ciri-ciri yang paling tersendiri ialah pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat membawa maut,
dan pokok kehidupan mempunyai ciri untuk memberi kehidupan kekal jika kita memakannya. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan menjadi manusia yang fana dengan makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan mereka diusir dari Taman Eden. Walaupun mereka menjadi manusia yang fana, mereka boleh hidup selama-lamanya selagi mereka makan dari apa? Mereka dapat hidup buat selama-lamanya selagi mereka makan dari pokok kehidupan. Tuhan menyembunyikan rahasia itu, kebenaran yang berharga, dalam sejarah Taman Eden. Apabila Yesus bercakap kepada murid-muridnya tentang kebenaran pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dalam perumpamaan pada kedatangannya yang pertama, dia berkata, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, untuk menyatakan segala yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Bukan? Mari kita mengesahkan ini terlebih dahulu. Mari kita lihat Matius, bab 13, ayat 34. Bab 13, ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau melakukan apa? Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Kalian semua, buku apakah yang mengandungi kisah penciptaan dunia antara 66 buah buku Alkitab? Buku Kejadian. Di sini Yesus berkata bahwa Dia akan mengucapkan segala hal dalam perumpamaan dan perkara-perkara yang tersembunyi sejak penciptaan dunia. Tetapi bagi Adam dan Hawa yang ditakdirkan untuk mati dengan makan dari pokok pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden, Tuhan membuat jalan untuk hidup selama-lamanya. Apakah yang mereka perlu makan untuk hidup selama-lamanya? Tuhan jelas memberitahukan bahwa mereka dapat mempunyai kehidupan kekal selagi mereka makan dari pokok kehidupan. Kalau begitu, jika ada perumpamaan di dalam buku Kejadian, harus ada realiti perumpamaan ini, bukan? Perumpamaan dan realiti mempunyai hubungan, bayangan dan realiti. Kalau begitu, hanya jika manusia boleh makan dari pokok kehidupan yang disebut di Taman Eden, apakah yang akan berlaku kepada kita? Kita akan dibebaskan daripada dosa asal dan mempunyai kehidupan kekal. Dan kita dapat pergi ke kerajaan surga, di mana hanya orang yang mempunyai kehidupan kekal dapat masuk. Betul? Tetapi ini ialah perkara yang sesiapa pun tidak boleh lakukan. Tuhan berkata kepada malaikat kerub, "Sekatlah jalan ke pokok kehidupan, supaya tidak ada orang yang dapat memasukinya." Oleh perintah Tuhan, jalan ke pokok kehidupan telah ditutup. Kalau begitu, hanya Tuhan boleh melakukan apa terhadap jalan ke pokok kehidupan? Hanya Dia boleh membukanya. Kalau begitu, kerana pokok kehidupan dan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di Taman Eden adalah perumpamaan, mari kita lihat realiti yang didatangkan oleh Yesus di Perjanjian Baru. Mari kita pergi ke Yohanes bab 6. Dalam ayat 53, tertulis bahwa, "Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal." Di Taman Eden, Tuhan berkata bahwa manusia dapat mempunyai kehidupan kekal jika mereka makan dari pokok kehidupan. Namun, di dalam Yohanes bab 6, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai kehidupan kekal." Dalam arti kata lain, daging dan darah Yesus ialah pokok kehidupan di Taman Eden. Satu-satunya cara yang dapat membebaskan manusia daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ialah pokok kehidupan. Namun Yesus jelas berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai kehidupan kekal." Di sini, kita dapat mengesahkan hakikat bahwa daging Yesus dan darahnya ialah realiti pokok kehidupan di Taman Eden. Mari kita lihat ayat 54 lagi. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Di Taman Eden, mereka dapat mempunyai kehidupan kekal
apabila mereka makan dari pokok kehidupan. Dan di dalam Yohanes bab 6, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Apabila kita melihat dengan teliti kedua-dua ajaran yang sepadan ini, apakah daging dan darah Yesus di Taman Eden, kita boleh mengesahkan bahwa ia adalah pokok kehidupan. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku. Yesus berkata, barang siapa yang memakan aku. Apakah yang Yesus lambangkan di Taman Eden yang membuatkan dia berkata, makanlah aku? Dia ialah realiti pokok kehidupan di Taman Eden, bukan? Kalau begitu, ini ialah kebenaran antara kebenaran yang mesti diketahui oleh manusia. Ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya ialah kehidupan kekal. Semua manusia ditakdirkan untuk mati kerana dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi kerana Yesus berkata, orang yang memakan aku pasti akan hidup kerana aku. Dia ialah realiti pokok kehidupan kekal di Eden. Kita dapat jelas memahami perkara ini. Tetapi apa yang penting ialah, bagaimana kita boleh makan Yesus? Kerana tiada seorang pun yang tahu caranya, Tuhan sendiri datang ke bumi ini dan mengisytiharkan Paskah Perjanjian Baru kepada kita. Tentang bagaimana makan dan minum Yesus, mari kita lihat babak Paskah Perjanjian Baru. Matius bab 26. Di dalam bab 26, ayat 17, tertulis, pada hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Paskah, perayaan yang sangat penting, disebut di sini. Ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Apakah hubungan antara Paskah dengan daging dan darah Yesus yang sedang kita lihat bahagian ini? Di dalam ayat 26, kita dapat mencari bagaimana mereka menyambut perayaan Paskah. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil apa? Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dagingku. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Apakah yang ada di dalam cawan? Dia mengambil cawan yang berisi wine di dalamnya, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, lakukan apa? Minumlah, kamu semua, dari cawan ini, sebab inilah darah siapa? Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sambil memberi roti Paskah dan wine Paskah, Yesus berkata, inilah tubuhku, dagingku, dan inilah darahku. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mempunyai kehidupan kekal. Tetapi daging dan darah di sini bukan daging Yesus yang sebenar dan darahnya yang sebenar, tetapi Paskah Perjanjian Baru. Sambil memberi roti Paskah, Yesus berkata, inilah tubuhku. Seperti ini, dia memberikannya sebagai tubuh Kristus yang dia sebut di dalam Yohanes bab 6. Apabila dia menjelaskan makna wine Paskah yang ada di dalam cawan, dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Seperti ini, dia memberi roti dan wine Paskah kepada manusia. Dan dia mengajar kita untuk menyambut Paskah setiap tahun tanpa melupakannya, bukan? Paskah Perjanjian Baru ialah upacara untuk makan daging Kristus
dan minum darahnya. Dalam arti kata lain, inilah pokok kehidupan. Yesus mengisytiharkannya kepada semua orang, supaya semua orang dapat makan dari pokok kehidupan. Tanpa menyadari kebenaran ini, dan berada di dalam kebenaran ini, manusia tidak dapat dibebaskan daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini kerana Alkitab mengajar kita bahawa hukum kebenaran perjanjian baru ialah hukum kehidupan, hukum pendamaian. Mari kita lihat Lukas bab 22. Ini ialah babak yang sama. Tetapi mari kita mengesahkan satu demi satu. Di dalam Lukas bab 22, ayat 7, tertulis, "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.'" Di sini juga, kita dapat melihat bahawa mereka menyambut Paskah. Mari kita pergi ke ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga, dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi kamu." Semua manusia telah mewarisi dosa asal Adam. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa semua manusia ditutupi dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Untuk dibebaskan sepenuhnya daripada semua dosa itu, kita mesti makan dari pokok kehidupan yang Kristus telah beritahu kepada kita. Namun, kerana Tuhan menghalang jalan ke pokok kehidupan, tiada sesiapa pun yang dapat membukanya, melainkan Tuhan membukanya. 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus datang ke bumi ini dan memberi roti dan wain Paskah, berkata, "Inilah tubuhku, dan inilah darahku. Barang siapa makan daging anak manusia dan minum darahnya, mempunyai kehidupan kekal." Dia juga berkata, "Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Seperti ini, dia memberitahu kita bahawa dia ialah realiti pokok kehidupan, dan dia meninggalkan perjanjian yang memberi kehidupan kekal sebagai perjanjian baru kepada orang yang makan dan minumnya. Terdapat banyak gereja di bumi ini pada hari ini. Namun, adakah semua gereja menyambut Paskah? Malangnya, mereka tidak menyambut Paskah. Tanpa menyambut Paskah, dapatkah kita dibebaskan daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Tidak, kita tidak boleh. Kalau begitu, mesti ada sebab mengapa semua gereja tidak menyambut Paskah, bukan? Mari kita menjajah kembali untuk mencari sebabnya. Selepas Yesus naik ke syurga, mereka menyambut Paskah dengan setia selama kira-kira 300 tahun. Namun, pada tahun Masehi 325, Maharaja Konstantin memansuhkan Paskah. Kerana gereja Roman Katolik dan Empire Rom bersatu dengan sama lain, mereka menghapuskan Paskah, yaitu kebenaran kehidupan dari bumi ini. Apabila Anda mengkaji perayaan ini nanti, Anda akan melihat bagaimana ia dikaitkan kepada peristiwa di mana Musa memecahkan loh batu 10 hukum yang dia terima buat kali pertama selepas turun dari gunung. Seperti ini, Paskah hilang dari bumi ini untuk masa yang lama sepanjang kira-kira 1600 tahun. Memandangkan perayaan Paskah, pokok kehidupan hilang, jalan bagi manusia untuk dibebaskan daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat hilang juga. Itulah sebabnya Kristus Ansanghong datang buat kali kedua untuk membuka jalan itu. Mari kita lihat ramalan Ibrani bab 9. Ramalan dalam bab 9, ayat 27 berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang." Ketika Yesus datang pertama kali 2000 tahun dahulu, tujuannya ialah menanggung dosa banyak orang. Bagaimana pula dengan kedatangannya yang kedua? Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya berapa kali, sekali lagi, tanpa menanggung dosa,
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tertulis bahwa Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Selepas tahun Masehi 325, semua kebenaran perjanjian baru telah dipijak oleh Satan dan hilang semasa zaman kegelapan. Inilah sebabnya Tuhan mesti datang buat kali kedua untuk memberi keselamatan kepada manusia pada akhir zaman. Kalau begitu, apabila Dia datang buat kali kedua, Dia mesti muncul dengan pokok kehidupan di Taman Eden. Satu-satunya orang yang membawa pokok kehidupan ialah siapa? Kristus yang datang buat kali kedua. Kalau begitu, apabila Dia datang buat kali kedua ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, dengan kebenaran apakah Dia muncul? Sama seperti kedatangannya yang pertama, orang yang muncul dengan kebenaran pasca perjanjian baru ialah Tuhan kita. Kristus yang datang buat kali kedua, penyelamat kita. Tertulis bahwa Dia akan muncul buat kali kedua untuk membawa keselamatan. Jika Dia tidak datang, tiada orang yang dapat diselamatkan. Apabila Dia datang buat kali kedua, Dia mesti membawa pokok kehidupan di Taman Eden. Dalam aspek kebenaran, pokok kehidupan ialah roti dan wain pasca perjanjian baru. Dia yang datang ke bumi ini, buat kali kedua dengan ini, adalah Tuhan yang benar, yang kita tunggu. Inilah apa yang diramalkan Yesaya. Mari kita lihat Yesaya, bab 25, ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Dia boleh menyediakan suatu perjamuan dengan wain yang berusia setahun. Namun, dengan wain apakah Tuhan akan sediakan jamuan? Wain yang tua benar. Pasca hilang pada tahun Masehi 325, yang bermaksud, Ia telah disimpan sejak masa itu, tetapi Dia membawanya kembali pada zaman ini, zaman kita. Jadi Ia wain yang tua benar, kerana disimpan selama kira-kira 1.600 tahun. Dia akan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang didudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Mengapakah manusia ditakdirkan untuk mati? Umat manusia menjadi manusia yang fana selama-lamanya kerana dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Untuk meniadakan maut untuk seterusnya, apakah di Taman Eden ialah ubat khas, kehidupan kekal. Dia akan datang dan menyediakan suatu perjamuan dengan wain yang tua benar. Hasilnya, Dia akan meniadakan maut selama-lamanya. Hakikat bahawa Dia akan meniadakan maut bermakna bahawa Dia akan memberi kehidupan kekal. Bukan, Dia akan memberi kehidupan kekal kepada kita, semua manusia. Dengan apa? Dengan anggur yang tua, yang disaring endapannya. Antara kebenaran, 66 buku Alkitab, kebenaran apakah satu-satunya kebenaran yang menghapuskan maut dengan wain? Hanya Paskah. Menurut semua ajaran Tuhan, kita dapat melihat bahawa wain Paskah adalah satu-satunya wain yang menghapuskan maut buat selama-lamanya. Ia tertulis dalam Yohanes bab 6, Matius bab 26, dan Lukas bab 22. Bukan? Mari kita lihat ayat 8 sekali lagi. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Tuhan kita. Dia datang buat kali kedua dalam badan seperti kita. Tetapi kita dapat melihat bahawa Dia ialah Tuhan kita. Ini kerana satu-satunya orang yang dapat muncul dengan pokok kehidupan ialah Tuhan. Dia membebaskan kita daripada dosa makan dari pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan membimbing kita ke keselamatan dengan kebenaran pasca perjanjian baru, yang merupakan kebenaran pokok kehidupan. Maka siapakah Dia? Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita. Yang kita lakukan apa? Nanti-nantikan. Apakah yang Dia lakukan kepada kita supaya kita diselamatkan?
Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin, amin, amin. Hanya satu orang sahaja yang muncul di bumi ini dengan Paskah Perjanjian Baru untuk keselamatan terakhir manusia. Hanya satu orang sahaja yang muncul dengan Paskah Perjanjian Baru untuk menyelamatkan manusia. Dibuktikan oleh semua Nabi Perjanjian Baru dan Lama. Dia ialah Kristus Ansanghong. Kalau begitu, siapakah Kristus Ansanghong? Dia ialah Kristus yang datang buat kali kedua, yang dibuktikan oleh Alkitab dan oleh para Nabi. Dan menurut Trinity, dia ialah Tuhan yang kekal. Namanya ialah Yehuwa dalam Perjanjian Lama, dan namanya ialah Yesus pada zaman Anak. Dan pada akhir zaman Roh Kudus ini, namanya ialah Ansanghong. Dia ialah Tuhan kita yang muncul di bumi ini dengan nama baru. Melalui siapakah keselamatan diberikan? Melalui Tuhan, penyelamat kita. Kita tidak boleh pergi ke syurga dengan cara kita sendiri, dengan diri kita sendiri, dengan konsep, falsafah, dan idea kita sendiri. Apabila kita mengikut jalan yang dibuka oleh Tuhan untuk kita boleh menerima syurga dan keselamatan yang kekal, bukan? Tuhan Elohim mengisytiharkan kebenaran pokok kehidupan kepada semua manusia dan mengajar kita untuk menyadari kebenaran Ibu Syurgawi Yerusalem baru. Dia ialah Tuhan Bapa kita. Dia berkata, "Aku mengikut Ibu." Elisa mengikut Elia. Yosua mengikut Musa. Petrus mengikut Yesus, dan aku mengikut Ibu. Marilah kita memahami ajaran Bapa yang hebat ini, agar kita boleh pergi ke syurga, mengikut bimbingannya, kemana sahaja dia pergi. Jika Bapa tidak datang, tidak akan ada keselamatan untuk Anda maupun saya. Kerana Bapa dan Ibu datang ke bumi ini dan membimbing kita, memegang tangan kita, kita boleh berada di sini pada hari ini, menanti-nantikan keselamatan dan syurga. Betul? Sesungguhnya, inilah Tuhan kita. Kita mempercayai Dia dan Dia menyelamatkan kita. Menurut ramalan Alkitab, kita tidak boleh pergi ke syurga dengan falsafah atau ide kita sendiri. Sebab itulah orang yang Tuhan bimbing, pegang, dan ajar adalah orang yang diberkati. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu membenarkan kita tinggal dalam kebenaran Paskah Perjanjian Baru dan membenarkan kita memanggil Tuhan Bapa dan Ibu dan membenarkan kita memanggil satu sama lain saudara dan saudari. Saya ingin memberi kemuliaan dan pujian kepada mereka sekali lagi. Semoga Anda menerima banyak rahmat melalui firman hari ini. Saya ingin menamatkan khutbah. Terima kasih banyak.